Okey. Penyelesaian segitiga ni adalah bab tingkatan 4, bab 10. Ikut silibus sama. Silibus baru kamu kena check balik, saya dah lupa. So, ataupun bahasa Inggerisnya adalah solution of triangle. So, penyelesaian segitiga ni apa dia? Okey, dia adalah, senangnya adalah mencari semua elemen yang tak diketahui dalam sebuah segitiga. Okey, apa elemen yang kita tak tahu tu? Okey, contohnya kita ada sebuah segitiga. Elemen apa yang kita tak tahu adalah, kat sini kita tak tahu dia punya sudut dekat sini. Sudut dekat sini pun kita tak tahu. Sudut dekat sini pun kita tak tahu. Dan apa lagi? Bertentang dengan sudut A ni adalah panjang ni. Panjang sisi bertentang dengan sudut A. Kita tak tahu berapa. Dan panjang sini iaitu bertentang dengan sudut B pun kita tak tahu berapa. Sama juga dengan sini. So, yang ni adalah antara elemen yang kita tak tahu tapi kita nak cari. Dan lagi satu adalah luas segitiga. Jadi, luas segitiga yang paling simple kita tahu adalah 1/2 darab panjang darab lebar atau tapak kan. Tapi untuk bab ni adalah segitiga yang tak sama sisi semuanya. Macam untuk formula yang ni, kita selalunya kita jumpa segitiga yang sama kaki ataupun segitiga sudut tegak. Sama juga macam ni, nak cari sudut setiap sudut ni, kalau sudut segitiga sudut tegak, kita dah tahu sini 90. Kalau kita tahu salah satu sudut dekat sini, kita boleh guna teorem Pythagoras untuk mencari elemen bagi segitiga yang ni ataupun yang ni kan. Tapi bagaimana kalau segitiga yang tak sama panjang semuanya? Contohnya macam ni. Macam mana kita nak cari sudut A sini, sudut B sini, sudut C sini? Macam mana? Kita tak boleh gunakan formula ni. Tak boleh dah. Kita tak boleh guna juga teorem Pythagoras. Tak boleh. Jadi kita akan gunakan penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga ni kita bagi kepada 2. So, yang first adalah hukum sin ataupun sin rule. Iaitu formula dia adalah, yang ni korang kena ingat lah. A per sin A equal to B per sin B and equal to C per sin C. Okey, ini apa maksud A, B, C ni? Okey, macam segitiga yang saya lukis tadi. Contohnya kita ada sebuah segitiga, kita akan label macam ni. Sini sebagai A, sini sebagai B, sini sebagai C. Yang ni untuk ikut formula yang ni lah. So, yang ni huruf A, B, C besar ni adalah mewakili dia punya sudut. So, untuk macam A kecil ni adalah panjang sisi bertentangan dengan sudut A. So, yang bertentangan sudut A adalah sini. So, sini adalah A kecil. Okay. Dan B adalah sudut panjang sisi yang bertentang dengan sudut B. Bertentang dengan B adalah sini. Sini adalah panjang B. Dan C adalah panjang sisi yang bertentang dengan sudut C. Sini. So, korang kena ingat lah. Untuk formula ni, kita taklah guna ketiga-tiga sekaligus. Sebab mana ada boleh persamaan yang ada 2 kali sama dengan. Jadi, okey, jadi kita tengok contoh Okey, soalan dia suruh calculate sudut C dan panjang length of AC dan AB. Okey, untuk cari sudut C ni, macam mana kita nak cari? Soalan dia calculate angle C, sudut C sini, and length of AC, panjang AC, ataupun panjang sisi yang bertentang dengan B. Ini adalah B kecil. Okey, dan AB ataupun sudut sisi yang bertentang dengan sudut C. So, sini C kecil, sini B kecil.
Okay, so first kita nak cari dulu sudut C. Sudut C nak cari, yang ni simple sangat kan. Yang ni tak perlulah guna formula sebab kita tahu hasil tambah sudut dalaman segitiga sama dengan 180. So just untuk cari sudut C 180 tolak 65 tolak 72. So kat sini kita akan dapat sudut C sama dengan 43. Okay, then dia nak cari panjang AC dengan AB. Okay, AC adalah yang ni, B. Okay, so bila yang kita nak cari B kecil, tengok pada formula, kita akan pakai yang ini. Yang ini sama dengan pasangan sebelah ataupun sebelah sini. So kita tengok yang mana maklumat kita ada. Bila kita nak cari B, make sure kita kena ada yang ni dengan kiri ataupun kanan kita. Okay, so saya tengok saya nak guna untuk A ke B. So untuk yang B mesti per sin B sama dengan, saya nak buat sama dengan A ataupun C. Okay, dekat sini C saya tak tahu, so saya tak boleh guna C. A saya tahu, so saya akan guna sama dengan A. Okay, jadi kat sini kita akan buat formula dia sama dengan B per sin B sama dengan A per sin A. Okay, jadi B per sin B. B, sudut dekat B adalah 72 sama dengan A. Panjang sisi A adalah 6.8 per sin A. Sin A sudut dia adalah 65. Jadi dekat sini kita nak cari B. So kamu tekan kalkulator, sin 6.8 per sin 65. Dan yang ni saya bawa ke kanan akan jadi darab sin 72. So bila tekan kalkulator, patutnya panjang sisi B ni kamu akan dapat 7.136 cm. Okay, so formula ni tak kisah tau. Formula ni tak kisah. Even dekat dalam formula, A dekat depan, B kat belakang, tak kisah. Kita boleh rotate suka hati. Janji kita tahu apa yang kita nak guna. Okay, itu contoh ya. Kita belum cari lagi. Yang ni kita baru dapat panjang untuk B ni adalah panjang A to C kan. So yang ni AC kita dapat 7.136. So soalan nak lagi AB ataupun C ni. So bila nak C, kita kena guna, so saya padam sikit kat sini. Kita kena guna, sebab nak cari C, panjang sisi C ni, kita akan buat C per sin C sama dengan A ataupun B. So tak kisah, A dengan B dua-dua kita ada. Kat sini pun kita dah ada 7.136. Okay, so tak kisah mana-mana pun nak guna. Tapi kalau saya akan ambil yang ni ya, sebab yang soalan bagi. So tapi patutnya kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, saya ambil A per dengan sin. Okay, kita carilah C. Okay, kamu boleh ganti. Saya tahu C ni kan panjang A kepada B. So, boleh buat AB siap-siap. Per sin C. C sin dia adalah 43. Panjang sisi A 6.8. Sin A, sudut A 65. Jadi, calculation dia AB, panjang AB sama dengan 6.8 per sin 65 darab dengan sin 43. Sebab yang ni kita dah bawa ke kanan. So patutnya AB kita akan dapat 5.117
cm ataupun lebih kurang. Okey, itu je untuk sine rule. Kita ada lagi cosine ataupun hukum cos pula. Okey, hukum cos ni bila macam kita macam untuk hukum sine, kita nak guna sine. Alamak, dah pening lah satu dia balik. Kita akan guna bila masa kita nak cari kita ada nak cari salah satu, tapi kita hanya ada 3 benda. Contohnya kita nak cari A, tapi kita ada yang ni dengan yang ni dengan yang ni. So kita guna sine rule. Ataupun kita nak cari sudut A, tapi kita ada yang ni ataupun yang ni. So kita guna sine rule. Sama juga kalau kita nak cari C, tapi kita ada yang ni, ada yang ni. Tak kisah mana-mana pun. So kita akan guna sine rule. Okey, andai katakan kita nak cari salah satu, tak kisah cari yang ni ke, tapi kita tak cukup maklumat, kita tak ada yang ni, kita ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni, tak ada yang ni. Kan? So kita tak cukup maklumat sebab macam hukum sin kita boleh guna 2 je, sama ada AB ataupun A dengan C ataupun BC. Tapi kalau macam kita ada yang ni, tak ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni, kita tak ada yang ni, ada yang ni. Okey, so bila macam ni tak cukup maklumat, kita akan guna cosine rule. Cosine rule. Okey.